jemput Datuk Nur Ehsanuddin bin Muhammad Harun Narrashid. Sila. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Koti Tinggi, soalan nombor 1. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan-soalan pada hari ini oleh Yang Berhormat Parit Sulong, Yang Berhormat Kelana Jaya, Yang Berhormat Selayang dan Yang Berhormat Kota Baru. Ya, sila. Pada 31 Julai oleh Yang Berhormat Kuala Nerus dan Yang Berhormat Tumpat. Pada 1 Ogos Yang Berhormat Kuala Selangor, 2 Ogos Yang Berhormat Kuala Kangsar dan juga 8 Ogos oleh Yang Berhormat Marang, kerana semuanya ada kaitan. Ya, sila. Terima kasih. Tuan Yang Tua, Kerajaan Malaysia sentiasa memantau secara dekat perkembangan situasi yang berlaku di negara-negara Timur Tengah, terutama negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, UAE, Oman dan Qatar. Keakraban serta hubungan baik yang terbentuk antara Malaysia dengan negara-negara GCC ini telah wujud sekian lama dan perhubungan ini tetap kukuh sehingga kini. Hubungan ini terbukti kukuh melalui pertukaran lawatan rasmi di antara Malaysia dengan negara-negara tersebut, dan ini termasuklah lawatan negara oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke beberapa negara tersebut dan sebaliknya. Hubungan ini turut diperkasakan melalui hubungan perdagangan dan juga ekonomi, serta jalinan rapat antara rakyat Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Pada tahun ini, Malaysia telah menerima lawatan negara oleh Arab Saudi dan Bahrain dan bakal menerima lawatan Putera Mahkota Arab Saudi dan Emir Qatar pada hujung tahun ini. Buat ketika ini, konflik antara Qatar dan negara-negara jiran seperti Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan UAE yang melanda sejak 5 Jun 2017 yang lalu tidak menggugat hubungan diplomatik yang telah terjalin antara negara-negara tersebut dengan kerajaan Malaysia. Tuan Yang Pertua, kerajaan Malaysia sentiasa memandang serius terhadap apa-apa konflik yang berlaku di antara negara yang mempunyai hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Malaysia. Kerajaan mengharapkan penyelesaian segera dan menyokong sebarang usaha damai bagi menyelesaikan konflik dalam GCC ini. Kerajaan Malaysia turut menggesa agar semua negara terlibat untuk memberi kerjasama penuh kepada Kuwait yang menjadi pengantara dalam menyelesaikan konflik ini. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan ialah dengan berkongsi pandangan secara terus di antara pemimpin Malaysia dan pemimpin-pemimpin negara-negara yang terlibat. Sebagai contoh, baru-baru ini, saya telah mewakili Yang Berhormat Perdana Menteri mengadakan lawatan dan perbincangan dengan negara Amiriyah Arab Bersatu, Arab Saudi dan Bahrain. Saya telah menyampaikan pendirian Malaysia bahawa walau apa jua yang terjadi, kepentingan dan kedaulatan negara kita Malaysia akan tetap menjadi keutamaan. Ia juga menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama umat Islam secara keseluruhannya, untuk menjaga dan melindungi kedua-dua kota suci Mekah dan Madinah. Saya juga ingin menarik perhatian semua pihak kepada resolusi yang telah dipersetujui semasa sidang kemuncak Riyadh pada bulan Mei yang lepas, yang mana Malaysia turut dijemput dan telah sama-sama bersetuju untuk bekerjasama menentang segala bentuk fahaman ekstremisme dan terorisme seperti pengganas Daesh. Kerajaan Malaysia juga berharap agar semua pihak dapat menghormati perjanjian yang telah dimeterai di kalangan negara-negara Teluk melalui Perjanjian Riyadh 2014 dan percaya bahawa perjanjian ini mampu menjadi asas yang kukuh dalam mencari penyelesaian terhadap konflik ini. Tuan Yang Pertua, suka saya pertekankan bahawa rakyat Malaysia dan kita semua tidak perlu merasa gusar dan bimbang kerana konflik yang berlaku ini tidak menjejaskan dasar dan hubungan baik sedia ada kerajaan dengan semua negara-negara Arab terlibat, sama ada dari segi politik maupun ekonomi. Malaysia akan terus meningkatkan kerjasama dua hala dengan semua negara-negara di rantau Teluk demi manfaat bersama. Kerajaan Malaysia mengharapkan agar konflik ini dapat diselesaikan dengan baik dan berharap kestabilan ukhuwah antara negara-negara Teluk ini dikembalikan dengan berkat doa dan sokongan daripada semua pihak, insya-Allah. Ya, Kota Tinggi. Terima kasih Tuan Speaker. Krisis diplomasi Qatar ini tak baik untuk kita.
tak baik untuk orang Islam, tak baik untuk negara. Kita amat dihormati di Persada Antarabangsa, lebih-lebih kalangan negara Islam. Malaysia berjaya memainkan peranan perdamaian di selatan Thailand, Filipina, Sudan, Palestin, banyak lagi. Dan penubuhan King Salman Center International Peace untuk satu bukti pengiktirafan yang amat tinggi ini. Saya nak tanya, soalan saya, atas sebab ketokohan tinggi hubungan akrab kita dengan negara-negara ini dan peranan positif yang sentiasa kita mainkan dengan pengiktirafan yang begitu tinggi, adakah kita bersedia sekiranya diminta dengan hubungan baik sembrong dengan kalangan pemimpin ini, kita diminta untuk menjadi orang tengah atau bantu UAE atau apa-apalah untuk menyelesaikan masalah ini, adakah kerajaan bersedia untuk buat ini? Itu soalan saya. Ya, Saya setuju sangat bahawa krisis ini tidak membantu dari segi imej Islam, kesatuan ummah, dan kita harap bahawa ianya dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Tetapi usaha untuk memastikan pendamaian dan penyelesaian ini telah pun dikenal pasti Kuwait sebagai pihak perantara, dan ada pihak-pihak lain seperti Turki, Amerika Syarikat dan sebagainya yang telah pun mengambil inisiatif untuk mencari jalan penyelesaian ke arah menyatupadukan balik apa yang berlaku. Isu di krisis Qatar ni bukan satu krisis yang mudah dan cukup kompleks. Tetapi saya setuju dengan Kota Tinggi bahawa hubungan kita dengan negara-negara yang berkenaan, penghormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh kepimpinan mereka terhadap kita, mengizinkan Malaysia memainkan sedikit sebanyak peranan kalau sekiranya diperlukan. Tetapi setakat hari ini kita patut memberi peluang kepada Kuwait untuk memainkan peranannya dalam meredakan ketegangan antara Qatar dan negara-negara Teluk berkenaan, dan pada masa yang sama itulah juga pendirian OIC dan peranan Kuwait ke arah penyelesaian ini masih lagi berjalan. Kita pantau secara dekat dan insya-Allah kalau diperlukan, hubungan yang telah pun kita wujudkan dengan negara-negara berkenaan boleh membantu dan meletakkan Malaysia dalam satu posisi yang bukan sahaja strategik tapi boleh memainkan peranan yang lebih mendalam. Tetapi kita perlu mempunyai fakta yang sebenarnya, ianya tidak datang dalam sekelip mata. Ianya bersandarkan kepada pengalaman negara-negara berkenaan berpuluh tahun, dan kita di Malaysia ini mesti mempunyai fakta yang tepat kalau sekiranya kita nak main peranan untuk membantu. Terima kasih. Ya, Tumpat. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya mengikuti soalan dan jawapan tadi dan saya rasa kita semua sealiran dengan pandangan dan soalan yang kita dengar tentang betapa perlunya krisis yang melibatkan Qatar dan jiran-jiran negara tersebut perlu diselesaikan dengan segera. Sebagaimana Yang Berhormat Menteri sebutkan tadi, Qatar Kuwait telah memainkan peranannya, dan baru-baru ini Turki melalui Presiden Erdogan telah melawat Kuwait, Qatar dan Arab Saudi. Oleh itu saya ingin bertanya dan mengetahui apakah dalam pengetahuan Yang Berhormat Menteri yang diperolehi oleh Presiden Erdogan daripada kunjungan beliau itu, dan keduanya bolehkah kita meningkatkan lagi peranan Malaysia untuk bersama-sama dengan Turki, bersama-sama dengan Kuwait memainkan peranan ini, dan jangan membiarkan Amerika Syarikat atau Rusia atau Iran sekalipun untuk campur tangan, supaya penyelesaian dengan penglibatan kita bersama Turki dan Kuwait itu lebih baik untuk kepentingan seluruh rantau dan seluruh dunia Islam ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat, satu pandangan yang begitu tepat tetapi bukan mudah untuk dijawab. Kerana apa yang berlaku sekarang, ada pihak-pihak yang berkenaan yang mungkin ada kepentingan tersendiri untuk melihat kepada geopolitik di rantau sana, dan mungkin ada agendanya tersendiri yang akhirnya boleh menjejaskan kedudukan Islam dan kedudukan kesatuan ummah sesama kita. Tetapi kalau nak tanya persoalan berhubung kait dengan lawatan Presiden Erdogan baru-baru ini, hubungan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Presiden Erdogan ini cukup erat, dan sebenarnya kita belum dapat maklum balas
daripada hasil shuttle diplomasi yang dia sebutkan tadi, rata-rata daripada lawatan ke Saudi Arabia, ke Kuwait dan juga ke Doha. Dan saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada hubungan secara langsung dengan Presiden Erdogan dan Turki. Yang kita bimbang, ada pihak-pihak yang kuasa-kuasa tersendiri yang luar daripada negara-negara Islam ini mungkin mengambil kesempatan, dan ini kita kena bendung melalui kesatuan negara-negara Islam itu sendiri. Dan di sinilah mungkin dari segi konsistensi pendirian Malaysia, hubungan kita dengan negara-negara berkenaan boleh menyedarkan kepada kita bahawa isu yang berkaitan dengan negara-negara Islam mesti diselesaikan oleh negara-negara Islam. Dan ini mesti kita cari cara dan detik penyelesaiannya sesama kita. Saya setuju sangat, Yang Berhormat. Ya, kinabatangan. Terima kasih, Tuan Berhormat Menteri. Selain daripada Kuwait, negara Kuwait yang memainkan peranan ke arah untuk mungkin mendamaikan isu atau meredakan isu Qatar ini, saya melihat bahawa OIC seolah-olah telah hilang arah. Mereka, negara-negara Islam, tidak belajar daripada sejarah Palestin dijajah Israel, Syria dijajah oleh negara-negara luar sehingga mengakibatkan seluruh negara Islam dalam porak-poranda. Justru itu apa peranan yang lebih komprehensif Malaysia untuk mungkin menganjurkan beberapa rundingan supaya isu ini sedarkan negara-negara Arab ini. Jangan mereka diperkotak-katikkan oleh pemimpin-pemimpin negara luar. Kalau mereka tidak sedar, maka berlakulah krisis negara Arab berterusan. Jadi saya meminta Yang Berhormat memainkan peranan ke arah untuk bukan saja mungkin membiarkan Kuwait memainkan peranan, tetapi Malaysia ini terkenal dengan diplomatik kita, dengan rundingan yang lebih baik. Jadi rasa saya perlu memainkan peranan ke arah untuk memulihkan hubungan negara-negara Islam di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih Kinabatangan Yang Berhormat. Buat masa ini adalah kurang sesuai bagi Malaysia untuk membangkitkan isu ini dalam mesyuarat OIC. Apabila kita berpendirian bahawa setakat hari ini isu ini perlu ditangani terlebih dahulu di kalangan negara-negara teluk. Tambahan pula, Kuwait sebagai salah satu negara anggota OIC juga telah pun menjadi perantara bagi isu ini. Dan seperti saya sebutkan tadi, kita patut memberi peluang kepada Kuwait untuk memainkan peranannya dalam meredakan ketegangan antara Qatar dan negara-negara teluk yang berkenaan. Pada sesi ke-44 Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri OIC yang telah diadakan dari 10 ke 11 2017 di Abidjan, tidak menjadikan isu ini, pendirian mereka tidak menjadikan isu ini sebagai salah satu agendanya. Sekretariat OIC serta negara-negara anggota OIC percaya bahawa sesi tersebut bukanlah platform terbaik untuk membincangkan krisis Qatar. Ini pendirian OIC sendiri. Dan kebanyakan negara anggota OIC berpandangan bahawa perkara ini merupakan isu dalaman negara-negara Teluk dan Kuwait. Sebagai salah satu negara anggota OIC, perlu diberikan peluang untuk memainkan peranannya sebagai pengantara dalam krisis ini. Ini ada kaitan secara langsung dengan soalan yang berhormat berhubung kait dengan OIC. Kita lihat perkembangan daripada usaha penyelesaian daripada negara-negara Teluk tadi, dan kalau sekiranya sesuai pada masa, dan tentunya Malaysia tak pernah tolak dalam usaha kita untuk mencarikan apa jua jalan penyelesaian, termasuk melalui OIC, insya-Allah.